Okay, lepas pun. So, silap. Okay, so kita tengok ini adalah soalan data bertaburan, data sirakan. Data sirakan maksudnya data yang tak disusun macam ni kan awak tengok berselerak je. Dan sekarang ni kita belajar data sirakan, data terkumpul, maksudnya kita nak susun data ni dalam jadual. Sebab tu kita panggil dia data terkumpul. Dan data ni sangat-sangat banyak. Okay, datanya sangat-sangat banyak dan kita nak kumpul ikut selang kelas supaya dia dapat ringkaskan dalam bentuk graf. Okay. So, ini adalah jadual yang disediakan dan dibagi kat sini desain bungkusan, kekerapan dan titik tengah. Dan kalau awak tengok 1 hingga 3 ni, ini adalah selang kelas. Okay, so saya boleh tulis kat sini, biasanya yang depan sekali ni 1 hingga 3 adalah selang kelas. Okay, kekerapan ni awak lihat berdasarkan data yang ada dalam diberi dalam soalan. Okay, dan titik tengah ni adalah rumus yang kita kena gunakan di mana had atas campur had bawah bahagi 2. Okay, bahagi dengan 2. Okay, so untuk soalan ni saya nak selesaikan pelan-pelan dulu. Untuk kita kira selang kelas, okay, selang kelas yang seterusnya, kalau awak lihat 1 hingga 3 maksudnya 1, 2, 3. Okay, dia ada 3 nombor. Jadi, bila kita nak tuliskan pada nombor yang seterusnya, mestilah 4, 5, 6. So, julat antara yang seterusnya adalah 4 hingga 6. Okay, ini cara kita nak menulis selang kelas. Kita kena kira satu-satu. Okay, kena kira satu-satu. Kalau dia bagi jadual yang tak lengkap lah. Dan seterusnya awak kena kira 7, 8, 9. So 7 hingga 9. Kemudian 10 hingga 12. 13 hingga 15. Okay, dan 17 hingga 19. 20 hingga 22. Okay. So dia kat sini kan awak lihat macam mana nak tahu betul ke tak. Okay, kita lihat 1 pergi kepada 4. So dia adalah tambah 3. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Ni untuk kita semak. Betul ke jawapan kita ni? Tambah 3 semua kena sama. Okay. Tambah 3, ni silap ni. Sepatutnya 16. Kan, kita boleh semak jawapan. So, kalau ada tersilap, boleh betulkan. Alright. So, kat sini kita tengok dia punya nilai dia kena tengok sampai habis. Tambah 3 sampai habis. Okay, ni sampai 19. Okay, so kiri ni dah betul lah. Kiri tu dah betul. Kemudian yang kanan pun sama, tambah 3 lah sebab 3 kepada 6 tambah 3. So 6 kepada 9 pun tambah 3 dan tambah 3 seterusnya. 9 campur 3, 12, 15, 18 dan 21. Okay, so ini adalah selang kelas yang kita kena jawab dengan betul lah, dapat 1 markah. Okay, alright. So apa itu had atas, apa itu had bawah pula? Ni kita nak tahu ni. Had atas maksudnya had di depan Had atas maksudnya had di depan, di mana belah kanan. Semua belah kanan dekat selang kelas ni, okay, ini adalah had atas. Dan belah kiri had bawah. Senang cerita, had bawah tu belakang, had atas tu depan lah. Jadi untuk cari titik tengah ni, had atas 3 campur dengan had bawah 1, kemudian bahagi dengan 2. Okay, so 4/2 dapat 2. Jadi titik tengah dia adalah 2. Okay, kena kira macam tu. Seterusnya 4 campur 6 ataupun 6 campur 4 bahagi 2. So 10 bahagi 2 dapat 5. Okay. So titik tengah ni awak kena kira setiap satu ni. 6 campur 4 bahagi 2. 9 campur 7 bahagi 2. So dapat 8. Kalau jenis yang macam cepat tangkap dia akan tahulah
okey, tengah-tengah dia 8, tengah-tengah dia 11, tengah-tengah dia 14. Tapi kalau awak terus congak macam tu, kemungkinan boleh salah. Okey, kemungkinan boleh salah. Jadi, untuk elakkan salah, kita nak lihat kat titik tengah ni mesti sama macam selang kelas. Tambah 3, tambah 3. Okey, 2 campur 3, 5. 5 campur 3, 8. 8 campur 3, 11. Semua kena sama. Ni semua adalah selari. Okey, kena sama. Kena check. Semua ni tambah 3. Okey, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau semua tu tambah 4, semua tambah 4. Okey, dia bergantung kepada selang kelas. Biasanya selang kelas ni dia gunakan tambah 5. Biasanya lah, paling famous. So ingat, awak kena lihat selang kelas tu bentuk dia macam mana. Okey, dan kekerapan ni awak boleh kira. Nombor 1 hingga 3 ni nak dapatkan dekat mana? Cari dekat data ni, 1 hingga 3. Contohnya nombor 2 lah. Nombor 2, kemudian nombor 3, ni semua ni jawapan dia. So, awak kena cari, okey? Antara nombor 1 hingga nombor 3, cari dalam ni jumpa berapa banyak. So, kalau jumpa 2 sahaja, tulis 2 lah. Okey, jumpa 2, tulis 2. Jumpa berapa banyak, jumpa itulah jawapan dia. Kekerapan tu maksudnya berapa banyak kali awak jumpa. Okey, berapa banyak kali awak jumpa dalam data yang bertaburan macam tu. Ikut sukatan, 4 hingga 6 berapa. Okay, so dalam mengisi jadual ni, tolong jangan salah sebab bagi saya ini adalah free mark. Kalau awak dapat soalan ni, ini adalah free mark. So jawapan dia adalah 2, 4, 10, 9, 7, 2, 2. Okay, saya skip sahajalah. Yang ni saya tahu awak semua dah pro dah, nak cari senang sangat-sangat. Macam tadika yang senang cari nombor kan. Tapi bagi saya just dia adalah berdasarkan data yang bertaburan tu awak kena check, dan bila awak nak semak, hati-hati bila awak nak semak, awak kena kira semua ni berapa. Okay, awak kena kira semua ni berapa. Awak kira ada calculator kan, ada calculator, kiralah. Tambahkan semua dapat 36. Kenapa kita kena tambah semua? Sebab kita nak check, betul ke ada 36 data? Kan? So nak check macam mana? Kita check dekat mana soalan ni? Ni. Okay, kita check dekat sini, betul ke ada 36? Kita ada 4 baris. Kita ada 4 baris, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 kali 4, 36. Okay, sepatutnya ada 36 data. 9 kali 4, 36. So betul lah ada 36 data. Okay, jangan tersalah. Jadi itu je lah cara semak yang betul. Kalau awak contohnya tersalah sikit, contohnya sini awak terbalik kan. Sini 9, sini 10, kira salah lah. Tolak 1 markah. Dapat 2. Okay, so jangan tersalah. Kira betul-betul. Setiap kali kalau awak kira tu, okay, potong. Okay, potong kat sini, potong. Guna pensel, conteng, potong. Jangan tengok lagi. Setiap satu yang awak jumpa tu potong terus. Supaya awak tak tersalah kira. Okay. So ini adalah jawapan yang lebih tepat. Semua betul, 3 markah. Memang makan masa makan masa sangat-sangat nak jawab ni. Okay. So next. Ini adalah konsep sukatan serakan yang awak kena ingatlah. Okay, ingat. Tak payah hafal ingat. Konsep pengiraan. Mean dan sisihan piawai. Mean ni daripada matematik moden, sisihan piawai ni daripada sepatutnya ADMAT lah, tapi dia dah bawa ke sini kan. Okay, so tak apa, jangan risau. Okay, kita kena ada senjata iaitu calculator untuk kira ni. Okay, kena ada calculator. Sama ada calculator ni calculator yang jenama baru ataupun jenama lama. Saya gelarkan dia calculator biasa, calculator moden. Okay, calculator moden ni kalau tengok dia punya menu dia macam ni lah. Kalau calculator biasa menu dia macam ni. Okay, dia ada ikut macam ni lah. So boleh nampak Okay, so siapa yang guna kalkulator mewah ni, ni saya tekan kalkulator mewah sebab cara tekan kalkulator ni sangat susah. Awak kena ingat banyak selok belok. Yang ini senang tapi leceh. Senang dan leceh, susah dan
mempercepatkan jalan kerja. Pilih mana yang bagus untuk awak. Okay. So, saya recommendkan guna yang barulah calculator moden sebab dia mencepatkan kita untuk buat kerja. Tapi awak kena ingat cara tekan dia. Okay. So, kita lihat min. Okay, min. Cara nak tekan calculator dia, first awak buat jalan kerja dulu. Okay, min maksudnya hasil tambah kekerapan darab dengan titik tengah. Okay, min maksudnya, ni saya tulislah. Min maksudnya hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Darab ni saya buat warna merah. Darab titik tengah. Titik tengah. Okay. So, ada lagi. Dia bahagi pula. Dia bahagi dengan jumlah kekerapan. So, jumlah kekerapan tadi ada 36 kan? Okay. So, awak lihat jalan kerja yang nak digunakan adalah macam ni dipanjang sikit. Min adalah kekerapan. Okay, 2 adalah kekerapan. Titik tengah dia adalah 2. Okay, dia macam ni. So, kena tulis satu-satu. Saya guna warna lain lah. Okay, biar awak nampak warna biru tu adalah titik tengah. Tambah dengan 4 kali dengan 5. Okay, kemudian tambah dengan 10 kali 8. Dan seterusnya. Benda ni awak kena buat jalan kerja. Tak ada jalan kerja, tak ada markah jalan kerja. Jalan kerja ni ada 2 cara. Sama ada awak nak buat dalam bentuk jadual. Kan awak ada belajar modul kan. Buku modul tu kan ajar guna jadual. So boleh, tak ada masalah. Guna yang tu pun dapat markah. Tapi kalau saya nak mempercepatkan kerja pelajar, jangan guna jadual sebab jadual ni makan masa. Jadual ni makan masa. Dan kalau awak tersilap nombor, habis. Okay. So awak akan perkan semua sekali dengan jumlah kekerapan. So jumlah kekerapan ni adalah warna biru, warna hitam. Okay, jumlah kekerapan adalah warna hitam. 2 campur 4 campur 10 campur 9 campur 7 campur 2 campur 2. Okay, yang ini boleh guna kalkulator biasa ataupun gunakan kaedah mod. Saya recommendkan guna mod sebab ada tajuk CCMPIY. Kalau tak ada, awak boleh kira macam biasa. Sebab ada CCMPIY ni, kita kena guna mod. Kena guna mod. Kalkulator mod. Okay, FX. F frekuensi, X titik tengah. Okay. So, macam mana nak guna kalkulator biasa? Kalkulator biasa ni makan masa lah. Okay, first, kita pergi kepada statistik. Mod statistik. Mod SD standard deviation pula. Statistik So, cari kat kalkulator ni, tekan mod 2 kali SD. Mod 2 kali SD. Ataupun carilah mod SD Mod SD. Masukkan dalam alam statistik. Lepas tu tekanlah nombor dia. 2 pula. 2, koma. Kena koma tau. Silap. 2 shift, koma. 2 shift, koma. Okay, so tekanlah. Kekerapan. Kemudian tekan shift. Tekan tanda koma. Kekerapan. Tekan nombor kekerapan tu. Kemudian tekan shift. Lepas tu tekan koma. Lepas tu baru letak nilai titik tengah. Lepas tu tekan M+. Memang leceh kan? 2, shift, koma. Lepas tu tekan nilai titik tengah dia yang dalam kurungan ni 2. Lepas tu tekan M+. Lepas tu 4. Saya rasa saya buat terbalik ni. Titik tengah dulu baru kekerapan. Minta maaf balik. Dia kalkulator ni dia ada cara dia. So, apa yang jalan kerja ni tak kisah. Jalan kerja ni terbalik tak apa, jangan risau. Dia still betul. Cuma cara tekan kalkulator ni awak kena hafal lah. Yang ini bagi saya susah sikit awak nak hafal. Sebab kalkulator lama ni atau kalkulator biasa ni, dia akan jadi complicated lah.
So awak boleh reset balik shift mode, ni awak betulkan balik shift mode, reset balik. Okay, pergi masuk mode SD. Okay, lepas tu tekan balik lah titik tengah dulu baru kekerapan. So titik tengah dia 2 dalam kurungan titik tengah dia 2 shift, 2. Lepas tu tekan M+. Okay, lepas tu letak 5 shift, 4 M+. Jadi kekerapan ni mestilah letak pada selepas tanda koma tu. Okay. Lepas tu ikutlah seterusnya. Nombor 8 shift, nombor 10. Tengok jalan kerja dia terbalik tau. Sebab sepatutnya letak titik tengah dulu baru letak kekerapan ni kekerapan. Ini cara yang paling susah lah, paling complicated. Okay, awak letak je, isi je semua ni. Okay, isi je semua ni. Okay, boleh buat terus saya buat balik semula sebab saya tersalah tekan. Awak just buat je. Okay, bila awak dah habis tekan shift, bila awak dah habis tekan maklumat tu, okay, titik tengah, shift, kekerapan, tekan M+. M+ tu maksudnya save tau. Okay, awak akan savekan data awak ada 36. 36 ni maksudnya jumlah kekerapan. Okay, 36 ni maksudnya total bawah lah jumlah kekerapan tu. Okay, baru awak tekan ni, shift. Sekejap saya tulis. Lepas tu tekan shift, tekan 2. Okay, tekan shift, tekan 2. So tengok kalkulator dia. Bila N dah sama dengan 36, tekan shift, tekan 2. Dia ada simbol-simbol pelik ni. 1 untuk min, 2 untuk CCM PY. Memang dapat terus jawapan. 1 untuk min, 2 untuk CCM PY. So bila awak tekan 1, ambil kalkulator ni, awak tekan 1 kan. Bentuk dia X yang ada topi tau. Okay, X yang ada topi ni. So jawapan dia 10.42. Okay, 10.42. Pilih 1 untuk dapatkan min. Okay, saya cek jawapan. Itulah 10.42. Okay. Dan kalau awak nak kira pula CCM PY, jangan padam. Okay, tekan shift 2 balik semula. Okay, ulang balik pada warna merah ni. Lepas tu ulang. Ulang pada merah ni. Okay, ni saya buat bintang, ulang. Okay, ulang. Shift 2 balik. Okay, shift 2. Kalau awak dah terpadam tak apa, awak just tekan shift 2 je. Dia ada lagi dalam memori. Okay, shift 2, pilih 2 untuk CCM PY. So, CCM PY dia adalah 4.35 ataupun 4.349. Okay, boleh ambil berapa banyak pun lah. Okay, CCM PY. Jalan kerja kena buat ya. CCM PY, simbol dia V sahaja. Okay, jalan kerja ni awak just salin balik daripada yang atas. Okay, salin balik daripada yang atas. Copy sahaja. Copy balik. Tapi tambah sikit dengan tolak min kuasa 2. Tolak min kuasa 2, punca kuasa. Dia macam ni jalan kerja dia. Memang susah sebab ini dia punya rumus. Tambah sahaja, tambah yang warna merah ni. Ambil yang atas, tambah balik yang warna merah tu. Okey, ambil yang atas,
tambah balik yang warna merah yang saya tulis ni. Letak punca kuasa, letak tolak min kuasa 2. Tu je. Ada lagi sikit. Sekejap. Okay, ni. Okay, complicated kan? Macam ni lah cara saya ajar. Dia kena buat sentiasa bagi nampak lah. Okay, sebab sekali buat memang susah ingat, 2-3 kali buat memang akan ingat lah. Okay, siapa yang dah pernah belajar dengan saya, dia tahulah. Okay. So, ini adalah terus CCMPY. Biasa saya ajar buat variance dulu kan. Tapi kalau terus buat CCMPY, dia jadi macam complicated. So, macam tu lah saya cakap. Kalau nak senang, buat variance dulu baru buat CCMPY. Tapi tak ada masalah pun kalau terus jadi jawapan macam ni. Okay. Tak ada masalah pun. 4.349 pun boleh. Okay, tak ada masalah. Nak cari variance dulu pun tak ada masalah. Okay, nak cari variance dulu tak ada masalah Contohnya kalau cari variance dulu, jawapan dia sama je. Ni variance. Okay, ni contohnya variance. Okay, variance dia tak ada punca kuasa. Variance sama macam CCMPY tapi tak ada punca kuasa. Okay, dia just variance sahaja. Dia hanyalah tambah yang warna merah ni sahaja. Dan nak cari variance ni just letak kuasa 2 je lah pada shift 2 kuasa 2. Ni shift 2, pilih CCMPY letak kuasa 2. Ni tak payah buat pun tak apalah. Okay, ni saya just tunjuk sahaja. Okay. So CCMPY dia jadi mudah lah. Okay, so apa yang awak nampak kat sini, okay. Min macam biasa jalan kerja dia, okay. Jangan pada pening Min ni adalah jalan kerja yang biasa sangat-sangat awak buat, iaitu purata. Lepas tu, copy balik, salin balik jalan kerja yang min tadi tu. Salin balik. Tapi bila awak salin balik, tambahkan warna merah yang saya letak ni. Semua kena letak kuasa 2. Letak je mana-mana. Letak semua kat atas ni. Okay, letak atas, 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 atas. Letak je. Okay, letak. Lepas tu tambah sikit. Tolak dengan jawapan min. Okay, tolak dengan jawapan min. Tapi letak juga kuasa 2 tu. Memang kena tolak. Tak boleh tambah Kena tolak. Okay. Dan kalau contohlah awak nak kira tadi kan. Awak tahu kita ada jawapan shift 2 kan. Shift 2 kan satu untuk min, 2 untuk CCMPY. So kalau macam awak nak cari variance, awak just pilih je CCMPY tu. Pilih je nombor 2 tu. Okay, letak nombor 2. Tapi letak kuasa 2 lah untuk jadikan variance. Sebab variance ni adalah V kuasa 2. Letak je kuasa 2 tu. Okay, letak je kuasa 2 tu. So dia jadi macam ni lah. So jawapan dia dapat terus 18.91. Lepas tu kalau nak cari CCMPY, just tekan balik semula lah, shift 2, 2. Tak payah letak kuasa 2. So dapat balik jawapan. Okay, jalan kerja dia simple je. Tiru balik je daripada min. Tambahkan apa yang sedikit yang saya tambahkan. Okay, letak kuasa 2, letak tolak min kuasa 2. Yang ni memang awak kena ingat lah. Kalau nak ingat awak kena salin. Okay, kena salin. Kalau pelajar ni dia jenis yang jimat masa kan, dia suka terus buat CCMPY, dia tak nak buat variance. Boleh. Tapi awak kena tambah punca kuasa lah. Itu jangan lupa lah. Okay? Tambah punca kuasa. Macam tadi yang first tu. Dia jadi macam jimat masa lah. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay, so ini adalah variance. Variance dan CCMPY. Silap. Okay, yang mana tunggu saya untuk tanya pasal calculator modern pula. Ni tertunggu-tunggu kan. Siapa yang guna calculator modern? Macam mana nak cari?
Okay, so ni kalkulator biasa. Okay, ni saya tulis biasa lah. Biasa. Biasa ni complicated tau. Okay, biasa ni complicated. So kalau modern saya nak tulis kat mana Sekejap, saya kecilkan sikit. Okay, ni modern Kalau modern, tekan menu, tekan 6. Okay, ataupun menu cari statistik lah. Menu statistik. So kalau kita tengok kat sini, menu, lepas tu nombor 6 kan sama dengan statistik. Okay, so awak tekan je nombor 6 dan dia akan keluarkan dia akan keluarkan 1, 2, 3 dan 4. Satu lah, kita pilih satu untuk variable, pemboleh ubah. Okay, satu untuk variable iaitu pemboleh ubah. X ialah titik tengah, frekuensi ialah kekerapan. Macam tadi lah saya cakap, titik tengah dulu, baru kekerapan. Okay, titik tengah dulu, baru kekerapan. Saya ulang balik. First variable. Itulah first variable. Okay, first variable. So pilih nombor 1 Menu statistik satu variable Satu variable. Kemudian masukkan nilai titik tengah dengan kekerapan. Okay, titik tengah tu dalam kurungan. So pilih jawapan dalam kurungan. So 2, 5, 8, 11, 14, 17 dan 20. Okay, ini adalah titik tengah sahaja. Frekuensi ni masukkan kekerapan Kekerapan tu awak ambil balik daripada jadual pemboleh. 2, 4, 10, 9, 7, 2, 2. Okay, ni adalah kekerapan. Masukkan sahaja. Titik tengah pun masukkan sahaja. Bila dah masukkan, dia lagi cepatlah kerja kita. Okay, dia lagi cepatkan kerja kita. So warna merah warna merah pula tekan OPTN ataupun option. So kita pilih nombor 3. 3 first variable. So dapat jawapan. Terus dapat. X yang ada topi maksudnya min. Ni saya buat simbol Simbol min adalah X yang ada topi. Okay, kalau lihat, kalau nampak, sekejap saya besarkan. Tak boleh besarkan. Ni. Sekejap. Okay, kalau X yang ada topi ni, yang atas kali ni, 10.42 tu jawapan min. EX ni just hasil tambah semua atas lah. Okay, yang tu tak penting. Yang penting kat sini, nampak tak ada lambang macam V ataupun bentuk macam cherry ni kan? V kuasa 2 ni adalah variance. Di mana variance adalah 18.91. Okay, ni jawapan dia. 18.91 dan bawah yang ada kuasa 2 ni kan, dia hanyalah VX sahaja. VX maksudnya sisihan piawai. Tak ada kuasa 2. Beza dia tak ada kuasa 2 je. Maksudnya jawapan sisihan piawai dia adalah 4.349. So ni jawapan dia, 4.349. Jadi apa yang saya dapat simpulkan dekat sini, kalkulator moden ni mempercepatkan kita punya kerja. Kalkulator moden ni mempercepatkan kita punya kerja dan kalkulator yang biasa ni agak lambat lah. Tapi senang untuk digunakan. Okay, ni senang tapi lambat. Ni kalau awak tak tahu ni awak jadi susah Kalau tak tahu awak jadi susah dan ni cepatlah. Susah tapi cepat. Dia masing-masing ada kebaikan dan keburukan. Okay. So ini pengiraan yang melibatkan sisihan piawai. Itu sahaja. Okay, melibatkan sisihan piawai atau variance. Saya harap awak faham lah. Okay, kita ada lagi 10 minit. So saya nak go through sahaja. Bila awak nak tengok soalan seterusnya ni, ni saya just go through sahaja sebab biasanya soalan ni based on graph. Yang ni tak payah sangat lah. Saya nak awak tekankan bahagian soalan B ni je. So soalan B ni famous
dia boleh keluar pada bahagian A dan bahagian B. Sangat famous. Yang ni saya nak awak tekankan. Okay, soalan C, dia suruh awak lukis lukis satu histogram. Okay, lukis satu histogram. Histogram, okay, histogram ni adalah graf di mana graf tu adalah bentuk macam ni, kotak-kotak. Ni histogram. Ni saya tulis histogram. Salah salah. Sebab histogram adalah rapat, bukan jarak. Kalau histogram awak buat macam tu salah. So histogram yang sebenar adalah macam ni. Yang tadi tu adalah carta palang. Yang ni awak belajar kat sains. Sains awak buat macam ni. Yes. Kan kalau awak buat sains macam ni kan. Ni kita panggil carta bar. Lain lain. Tapi sains ada juga belajar histogram. So hati-hati. Kalau sains tu dia cakap dia nak carta bar, awak buat macam ni. Kalau dia nak histogram, awak buat macam ni. Okay. Histogram ni macam rapat lah. Rapatkan saf. Okay. Yang ni graf yang wajib guna pembaris. Ni saya tekankan lagi sekali. Wajib guna pembaris. Okay, histogram macam tu. Polygon. Yang seterusnya, graf yang seterusnya adalah polygon. Polygon ni sama macam tadi, just lakar sahaja bentuk dia. Ni kan plot dia. Ni plot. Titik tengah kan. Okay, awak lakarkan sahaja. Plot dengan plot tadi tu. Gunakan pembaris. Gariskan. Dan dia kena ada kaki. Okay, dia ada kaki. Settle. Ni paksi dia. Ini paksi. Ni graf polygon lah ni. Okay, settle. Kena ada kaki. Tak ada kaki, macam mana dia boleh terbang? Jangan kasih graf ni terbang. Okay, graf tak boleh terbang. Kena ada kaki. Kaki tu mesti sampai ke bawah. Tak kisahlah kat mana. Biarkan. Kena ada kaki. Dia mesti berdiri tegak. Okay, sebab saya tengok pelajar ni dia lukis graf polygon, tak ada kaki. Boleh tak ada markah, boleh hilang markah. So polygon ni wajib ada kaki. Okay, so kita lihat macam manakah nak lukis graf histogram. Graf histogram ni dia kata menggunakan skala 2 cm kepada 3 paksi mengufuk. Paksi mengufuk ni adalah paksi X. Okay, mengufuk paksi X, mencancang paksi Y. Kena ingat. Dalam histogram dan polygon, okay, tutup cerita carta bar ni. Dalam kedua-dua graf ni yang wajib guna pembaris, paksi X ialah mengufuk. Paksi Y ialah mencancang. Pada paksi mengufuk, awak wajib gunakan titik tengah. Jangan guna selang kelas. Siapa guna selang kelas, tolak satu markah. Siapa guna selang kelas, salah. Ini betul. Paksi Y iaitu kekerapan. Mesti gunakan kekerapan. Siapa guna selain kekerapan, salah. Kena jawapan kekerapan sahaja. So bila awak tengok, bila kita nak lukis graf histogram ni kan, ini paksi X, dia mestilah gunakan titik tengah. Sebab tu ada plot kat tengah ni, plot X, X, X kat tengah ni. Okay. Dan paksi Y dia mestilah kekerapan. Based on jawapan kekerapan dalam table, dalam soalan A ni. Okay. Titik tengah ada, kekerapan ada, apa lagi? Plot lah graf. So nak plot ni kena tengok. Tengok graf. Kena guna kertas graf. Wajib guna kertas graf Wajib guna pembaris dan kertas graf. So jawapan dia akan jadi macam ni. Okay, mana jawapan? Ni contoh Saya lukis kat kertas graf, tapi bila saya snap balik, dia terkeluar balik graf tu. Dia jadi macam ni. Kat saya zoom. Tak nampak kan? Okay. Lakar guna kertas graf So, okay, awak tengok ni ikut kekerapan dia. Ni awak tengok, ni titik tengah ni. Paksi X. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya ni titik tengah ni. Okay, ni saya tulis balik table ni. Sekejap susah pula. Sekejap Jawapan dia
jawapan dia. Okay. So tengok ni kita guna 2, hilang pula yang lain. Lah, saya just yang ni je. Okay, tengok kat sini 2, 2. Okay, 2 dengan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Okay, ni titik tengah dia. Kita gunakan nama jisim. Kenapa guna nama jisim? Sebab ni, jisim bungkusan. Okay, sebab jisim bungkusan. Guna je lah. Tak letak tak apa, tak ada masalah. Ni just nak cantikkan je. Awak just letak X sahaja pun dah betul. Okay, tak ada masalah. Cukup tutup cerita. Bungkusan ni adalah kekerapan. Tapi kenapa saya letak nama dia bungkusan? Kenapa? Sebab dalam soalan, dia dah cakap dah kat sini, bungkusan. Okay, bungkusan. So, saya buatlah pada paksi mencancang. Sekarang ni sifir berapa yang kita kena guna? Sifir 3 pada paksi mengufuk. So, sifir 3 lah. Macam tadi kan titik tengah kan sifir 3. 3, 3, 3, 3 kan? Tu awak dah tahulah. Pada paksi mencancang guna sifir 1. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Semua sifir 1. Siapa buat sifir 2, tolak 1 markah. Macam tu. Kemudian plot lah macam biasa. Plot kan 2 dengan 2, 5 dengan 4. Macam ni lah. Ni. 2 dengan 2, 5 dengan 4, 8 dengan 10 dan seterusnya. Okay, plot kan. Guna pembaris. Okay, guna pembaris. Siap lukis macam ni, dapat 4 markah. Banyak tau markah dia. Sangat banyak. 4 markah histogram. Cantik dia berdiri kat sini kan. So memang kena guna kertas graf. Okay. Dan yang ini saya rasa awak faham lah sebab dia hanyalah rujuk sahaja pada A. Okay, rujuk sahaja pada A. Yang ni memang mostly semua betul lah. Okay. Cuma ada beberapa yang cuai, tak ada masalah lah bagi saya. Okay, last. Ada lagi 4 minit. Okay. Soalan D. Berdasarkan graf tadi, hitung bilangan bungkusan yang dikumpul oleh sebuah pejabat jika jisim bungkusan melebihi 15 kilo. Okay, melebihi 15 kilo. So kalau melebihi 15 kilo, awak tengok kat sini, jisim kat sini adalah 14. Okay, 14 dengan 17. So 15 mestilah dekat sini kan. 15 mestilah dekat kawasan lepas daripada 14 tu. Okay, so 15 mestilah berada dekat kawasan 17 dengan 20 ni. So dia tanya, bilangan bungkusan. Bilangan bungkusan ni adalah paksi Y. So berapakah nilai Y bagi bungkusan yang melebihi 15 kilo? So melebihi 15 kilo ni cuma ada 17 dengan 20 sahaja. So 17 ni ada 2 bungkusan, 20 ni ada 2 bungkusan. Okay, tengok plot dia. So 2 campur 2 sama dengan 4 bungkusan. Senang kan? Tengok graf sahaja. Kalau dia kata kurang daripada 15, maksudnya jawapan dia 14, 11, 8, 5 dan 2. Ini untuk kurang. So awak kena tambah lah. 2 campur 4 campur 10 campur 9 campur 7. Ini contoh. Okay. Ikut mana yang dia tanya. Kalau dia kata lebih, so awak ambil kat sini sahaja. Okay. Bergantung pada histogram. Dan yang paling last, sama je soalan E, sama macam soalan C, lukis sahaja. Lukis poligon pada graf yang sama. So lukislah benda yang sama. Okay, daripada sini, awak nampak plot titik tengah tu kan? Ni daripada graf ni, bila nak lukis plot poligon, gariskan guna pembaris. Gariskan, senang kan? Garis sahaja. Tapi ramai yang buat macam ni. Ramai yang buat macam ni. Kalau saya takkan bagi markah. Tapi sebabkan awak baru belajar, so tak apa, saya bagi 1 markah. Memang markah dia 1 je. Tapi ingat, graf ni tak boleh terbang. Dia kena ada kaki. So, sambungkan kaki dia. Sambungkan kaki, baru dapat 1. Okay, jadilah graf dia. Graf poligon. Okay, histogram poligon.
Okey, tapi yang ni saya asingkan sebab saya nak bagi orang nampak lah ni untuk soalan E ni. Akar guna pembaris. Okey, so nampak guna pembaris. Alright, so yang ni saya tak nak tekankan sangat sebab yang ni saya rasa awak kena buat latihan saja. Tapi yang saya tekankan adalah soalan B ni tadi. Okey, cara penggunaan kalkulator. Yang ni penting. Okey, sebab ni famous. Okey, yang ni awak kena tahu. So itu je lah saya nak sampaikan hari ni. Yang paling penting adalah cara penggunaan kalkulator. So kalau awak tak sempat salin ke apa ke, mungkin awak just tengok balik jawapan ni. Okay, ada dalam Google Classroom, awak boleh tengok, dan rakaman kelas ni juga saya akan masukkan lah. Okay, so next week adalah syllabus kita. Jadi yang tu saya akan go secara slow. Yang tu akan ada soalan answer and question lah, question and answer. So memang slow sangat saya ajar. Jangan risau. Yang ni memang saya nak kena cepat lah sebab ni dah habis kan, korang dah jawab kan. So tak apalah. Alright, so kehadiran. Okay, matematik sesi 2 wajib ambil macam biasa. Okay, sekejap Dia jam pula kat sini. Okay, so awak isikan kehadiran dan jawab beberapa soalan yang mudah saya bagi kat awak. Okay, soalan yang daripada A sahaja. So itu sahaja kelas saya. Minggu depan kita akan sambung belajar tajuk penakulan matematik ataupun penakulan logik. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi pada minggu depan.